Sidanya belum pun lah. Hello. Woi, sudah lah ke belum? Hello, bos. Yes. Sudah. Macam tak nampak siapa punya muka pun. You boleh dengar saya ke? Dapat. Macam saya punya muka besar je lah. Muka saya ke muka you? Saya punya muka pun besar. Muka you memang besar. Sekarang sudah live kah? Kita cakap sudah live kah? Sudah. Semua orang dengar lah saya cakap muka you besar. Semua orang dengar. Okey, kita suruh orang masuk dulu ramai-ramai. Elai, jam pula. Okey, ada. Ada. Tadi jam pula. Sudah okey kah? Okey. Dah balik sini sudah. Okey. Jadi selamat pagi semua. Banyak sudah hai bos. Hai, sudah ada ke hai ke? Oh, banyaknya. Hai Crystal, mereka semua hai you seorang saja. Mereka tidak hai saya. Ai. Jarang nampak muka saya tu, bah. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. You kasih dulu link itu apa? Link Ada, sudah pin dekat bawah sana. sudah pin. Okey, siapa yang belum register PG Mall Lucky Draw, silakan register. Ada hadiah emas kah Crystal? Ramai tanya saya, ada hadiah emas kah? Ada syarat kah dia? Bos nak ada. Syarat ada pembelian ke? Syarat pembelian kah? Syarat orang tengok live kah? Janji banyak masuk memang ada. Jangan Tengok. risau. Share dulu ramai-ramai link apa nama? Iya. Link ini supaya lebih ramai orang dapat alert Yes, betul. program sekarang. Okey. Macam saya masih jam dekat sini. Ini okey. Semua nampak saya ke? Sebab saya punya link tidak dapat tengok sesiapa juga. Dia memang slow. Suara saya tidak berapa dengar. Patut. Tidak jelas. Jelas. Okey, siapa dengar suara saya cakap dengar. Haji Hafizul dengar suara jelas. Okey, saya nak. Saya dengar. First kali sebelum kita mula, kita nak sound check supaya semua feedback jelas lah. Okey, semua komen jelas. Yang tak jelas buka speaker kuat-kuat senang. Mana tahu volume Bos tak payah buka kuat pun dapat kuat sudah. Yo semangat buat kasih semua kuat tu. Okey, so berapa ratus sudah? Hari ni sekarang banyak. Cepat juga. 343. 343 Iya. Oi, ramai sudah 350. Okey. Naik lagi Bagus. You check itu nanti. Saya mau start dulu. Okay, don't worry. Oi, benar kuat dia punya printer. You punya bunyi. Dia pun semangat lah hari ini. Dia hari ini semangat sangat. Okey, saya sudah share saya punya slide. Ada orang hai dengan saya lagi ke? Sorry, tak dapat tengok lagi. Suara Crystal jelas, suara Tuan Haji tak jelas. Ini tak boleh jadi ni. Ini tak boleh
jadi suara Haji tak boleh dengar. Okay, apa saya boleh buat? Lagi kuat sikit. Okay, kita bagi kuat-kuat. Bagi kuat-kuat. Sebelum kita start, make sure register dekat bawah je lah untuk yang lucky draw nanti. Testing 1 2 3 testing 1 2 3. Okay. Okay, saya punya sound okay. Okay. Cantik. Alright. Terang. Okay. Semua kata okay. Yang tak okay dengan suara saya boleh on speaker kuat-kuat tak? Janganlah letak speaker sound level 1, memanglah tak dengar. Okay. Alright. Kita nak start boleh? Boleh. Okay. You boleh share lah saya punya itu slide. Saya sudah share sudah. Okay, boleh. Minta sikit masa Yang buat sekarang lagi. Semua. Okay, yang ada sekarang dekat live boleh tak share korang dari mana? Ada yang daripada JB. Saya dah tengok daripada JB. Ada yang daripada Brunei, ada daripada Miri. Okay. Yang ada sekarang ni Hai boleh tak? semua. Banyak hari, yang hai. Tak saya nampak tadi. ada yang dari Kedah, Puan Nora Lan dari Kedah. Crystal, hari ni banyak lucky draw, hadiah lucky draw kan? Macam hari tu kan? Yes. Okay, Tapi nanti saya akan amend untuk banyak lagi. Saya akan tengok. masukkan lagi. Crystal nak letak banyak lagi Janji hadiah. banyak masuk. Okay, Hafizul bagi tahu kalau Janji banyak masuk, saya masuk. Hafizul bagi tahu kalau tidak banyak hadiah, Hafizul tidak mau buat live. Okay, ada dari Kota Semarahan, ada dari mana lagi? Seremban, Selangor, Bintulu, Pasir Gudang, Ikma Yazdi dari Brunei. Daro ini Ray. Dari Daro ini Ray. Daro dari mana? Daro you tidak tahu ke? Daro dekat Mukah sana, kecil punya tempat. Kunak Geografi Sabah. saya gagal loh. Okay, jom. Saya boleh ready sudah. Boleh. The stage is yours, boss. Sudahkah? Sudah. You sudah insert saya punya slide. Okay. Ya sudah. Okay. Nampak okay. Saya see you later. Sure. Alright. See you later. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi di hujung minggu. Terima kasih kerana sudi luangkan masa untuk seminar hari ini. Jadi insyaAllah kita akan luangkan masa berkualiti 1 jam untuk dapat timba ilmu yang bagus supaya ramai orang dapat manfaat dengan emas. Ramai orang akan elak daripada rugi daripada beli emas. Sebab apa? Sebab ada orang kata rugi beli emas, ada orang kata untung. Bila ada dua benda bercanggah, kita kena teliti. Kenapa dia untung? Kenapa dia rugi? Okey, baik. Jadi saya perkenalkan diri, nama saya Hafizul Hakim. Saya berusia 37 tahun. Saya dah dengan Public Gold sejak 10 Januari 2010. Jadi official dealer dan jadi pengedar rasmi Public Gold 10 Januari 2010. Dan ini adalah tahun yang ke-10 dan 8 bulan. 10 tahun 8 bulan bersama Public Gold. Okey, baik. Jadi saya adalah penulis buku Travelog Emas. Penulis buku Travelog Emas. Buku ini anda boleh dapatkan di PG Mall. Tapi yang saya tahu sekarang ni tinggal dengan cerita tinggal 17 unit ya. Sebab buku masih lekat di apartment, nak kena hantar pergi KL sebab MCO kan 2 bulan. Bukan setakat stok emas je, stok buku pun dah terhad dah. Okay, tunggu selepas penerbangan semua settle, jadi insyaAllah stok akan
pulih seperti sedia kala. Baik, jadi topik hari ini saya rasa berlainan daripada topik-topik sebelum ni. Sebelum ni kata keuntungan simpan beli emas, manfaat tentang beli emas dan sebagainya lah. Hari ini topik saya bukan nak condemn beli emas, tak. Saya nak share ada 7 sebab anda boleh rugi kalau beli emas. Jadi kita nak clear up benda ni sebab supaya orang dapat faham, oh aku dulu beli emas rugi. Rupanya aku salah beli emas rupanya. Okey, tu satu. Yang kedua, lah aku tak beli emas rupanya aku terjoin skim cepat miskin. Tu yang kedua. Dan ada banyak lagi, 5 lagi point yang saya akan share kemudian lah. Baik. Jadi ada 2 situasi yang kerap kita dengar daripada klien, daripada orang prospek yang tanya tentang emas. Pertama sekali, saya punya kesimpulan baru start seminar dah kesimpulan kan. Kalau benar emas ni rugi, semua orang akan rugi. Setuju? Kalau emas ni betul rugi, semua orang akan rugi, takkan ada orang beli emas. Itu nombor satu. Yang nombor dua, kalau benar emas ni menguntungkan, semua orang akan untung dengan emas. Which is taklah kan. So ada orang akan untung, ada orang akan rugi bergantung dengan apa ilmu yang dia ada. Setuju? Kalau setuju, komen setuju. Okey, kalau setuju, komen setuju. Baik. Jadi hari ni very straightforward. Saya memang cerita pasal apa sebab orang boleh orang. Apa sebab orang boleh rugi kalau dia beli emas. Pertama sekali, ini adalah topik yang saya akan share selepas ini. Kemudian saya akan elaborate one by one. Pertama sekali, tidak ada pembimbing ataupun mentor. Okay. Yang kedua, dia terlibat skim cepat miskin, bertopengkan emas. Yang ketiga, beli jenis emas dan tempat yang salah. Dia beli emas juga tapi dia beli tempat yang salah kan. Keempat, dia tak tahu tentang susut nilai. Yang keenam, gadai emas tanpa ilmu. Dan yang ketujuh, dia tak ada tujuan spesifik beli emas tu apa. Kan? So ada 7 topik kecil yang saya akan elaborate one by one. Dan satu benda saya nak tanya, cantik tak gambar emas tu? Gambar emas yang sebelah ni cantik tak? Kan? Kalau cantik, komen cantik. Okay, ini Dina emas dengan jongkong emas 40 gol Alright. Sebab pertama adalah tersalah pilih mentor ataupun pembimbing. Maksud dia orang yang cerita pasal emas ni banyak kan. Ada orang dia cerita tentang barang kemas, ada orang cerita pasal jongkong emas. Jongkong emas pula ada banyak company lain. Barang kemas juga ada banyak company lain. Okay, jadi kalau kita tersilap pilih mentor, tersilap pilih nasihat, end up hujungnya kita akan rugi. Okay, saya suka petik pesan daripada Dr. Azizul, pakar kewangan tentang nasihat ni. Anda mungkin dapat nasihat dari seorang penjual ataupun daripada seorang pendidik ataupun penasihat. So hati-hati dalam memilih nasihat. Okay, apa maksud contoh? Contoh kalau nasihat yang salah. Ini adalah salah seorang customer saya, dia baru buka cerita semalam. Okay, kebetulan saya punya topik tentang 7 sebab orang rugi dan dia share kerugian yang dia alami disebabkan beli emas. Okay, baik. Dia beli emas 4 atau 5 tahun yang lepas, dia kehilangan, dia rugi emas yang dia kumpul sebanyak berapa banyak? 700 gram. Bukan 7 gram, bukan 70 gram, tapi 700 gram. Tapi disebabkan oleh guru yang salah. Guru yang salah. Jadi disebabkan pilih guru yang salah, walaupun banyak 700 gram, tapi dia rugi. Rugi teruk. Okay, bila saya tanya kenapa dia rugi, banyak tu emas 700 gram. Rupa-rupanya dia terlibat dengan skim pajak gadai barang kemas. Okay, sebab guru dia, orang yang dia berguru bagi tahu dapat emas, beli yang besar, kemudian kita gadai, keluarkan duit, kita gadai lagi, dapat duit, kita beli emas, kita gadai lagi, sampailah tak boleh digadaikan lagi emas tu. So apa yang berlaku dekat sini adalah dia mengalami hutang yang teruk disebabkan oleh emas.
dia perlu bayar upah simpan, dia perlu bayar jumlah hutang, kan. So apabila dia rugi, nak takut blacklisted, dia terpaksa juga jual emas tu dekat luar supaya dia clear nama dia daripada Arahnu. Masalahnya, dah lah dia beli barang kemas. Barang kemas berapa persen kalau dia tolak susut nilai? Boleh komen. Susut nilai barang kemas berapa? Okay. 20% to 30%. Dia terpaksa terima juga. Yang penting emas dalam Arahnu atas nama dia tu clear. Orang beli pada harga yang murah. Dia 2 kali dia rugi. Pertama sekali dia rugi sebab rugi bayar upah simpan. Yang tu satu. Kemudian dia rugi spread margin yang besar. Rupanya dia tak tahu kalau jual barang kemas dekat orang, orang yang sanggup beli pun orang akan beli tolak 20%. So dia terpaksa agree. Yang penting nama dia clear, kan. Guru dia pula bila lepas dia bagi tahu situasi yang macam ni, hutang rugi semua, guru dia buat dek je sebab guru dia dah untung dah. Kan, itu dia dah untung sebab kenapa dia untung? Sebab dia dapat pembeli emas dengan harga yang penuh. Kan, ini Dajjal punya orang ni. Okey. Dia untung sebab mangsa dia ni beli emas daripada dia pada harga yang penuh. Yang berhutang tu mangsa tu lah. Kan, so disebabkan dia dapat nasihat yang salah, guru yang salah, yelah dia tak ada ilmu, so mudah dikelentong lah kan. So akhirnya dia terperangkap dengan hutang Arahnu. Okay, so inilah sebab nasihat yang salah. Jadi kena pilih mentor pembimbing yang betul. Faham Kalau faham, komen faham. Okey, apa fungsi pembimbing atau mentor? Di dalam public goal kita ada sistem introducer. Introducer maksudnya bukan dia introduce, okey ini public goal, belilah, kemudian tinggal macam tu je. Tak. Fungsi introducer yang pembimbing yang sebenar adalah mereka akan bagi bimbingan, mereka akan bagi nasihat yang betul berdasarkan pengalaman mereka, berdasarkan ilmu yang mereka ada. So mereka bukan fokus kepada jualan semata-mata, mereka nak orang faham beli emas sebab apa yang menguntungkan, apa yang sesuai. Okay. Dan kalau matlamat anda tak sesuai beli emas, dia kata jangan beli emas. Kan, buat apa dah beli emas tak sesuai pun dengan kau punya matlamat. Okay. Seperti mana contoh yang berlaku pada saya, banyak kes yang saya reject orang beli emas. Tapi yang ni yang saya nak highlight, disebabkan oleh moratorium, jadi dia ada banyak duit lebihan. Sebab dia tak perlu bayar loan caterers, dia tak perlu bayar loan rumah, tak perlu bayar personal loan, jadi dia ada duit yang lebih dalam masa 6 bulan lah, lebih kurang. So dia punya plan nanti dia bagi tahu saya, sebab saya jenis orang yang akan tanya matlamat awak beli emas tu apa. Saya mesti tanya, kalau dia bagi tahu untuk masa depan, untuk anak, untuk sebenarnya kecemasan gaji, okeylah, sebab benda tu memang digalakkan. Tapi orang hamba Allah ni dia bagi tahu dia punya plan, dia nak beli budget dalam sekitar 2,000 ataupun 1,000 ke 2,000, dia nak beli cash dan dia nak jual balik dalam masa 3-4 bulan nanti. Dia nak jual, dia nak dapatkan keuntungan. Okey, saya bagi tahu kalau bajet macam ni 1 dinar je lepas 1,100 lah lebih kurang kan. Okey, kalau biasa orang yang main short term ni orang yang punya modal yang besar. Okey, 2 jenis pembeli emas yang anda perlu tahu. Pertama sekali orang yang penyimpan, sebagai penyimpan. Yang kedua adalah orang yang beli emas sebab melabur emas, sebagai pelabur. Semua orang perasan dia adalah pelabur emas walaupun dia cuma beli 1 gram emas. Salah Bagi saya secara peribadi, definisi orang sebagai pelabur adalah orang yang beli 100 gram emas dan ke atas. Itu pelabur. Siapa-siapa yang baru beli 1 balu pula. Siapa-siapa yang baru beli 1 dinar, 10 gram, 5 dinar, yang tu masih consider sebagai penyimpan lagi. Kan? Okay. Baik. So orang yang seperti ini matlamat dia pendek macam ni, saya kata tak apa, simpan je, better settlekan hutang tu terus, lagi bagus. Kan, daripada dia, kalau saya jahat, saya bagi tahu ya, beli ya, nanti untung, boleh, tak ada masalah. Boleh saya bagi nasihat macam tu, tapi sebab ilmu ni amanah dan kita ni sebagai pendidik bertanggungjawab atas apa yang kita nasihatkan, saya beritahu jangan bayar hutang, lagi senang, lagi bagus. Kan, sebab saya tak nak orang akan salahkan emas, rugi beli emas, aku dulu beli emas rugi. Yang
Orang yang dengar cakap dia rugi, orang tak tanya pun kau rugi sebab apa kan. Dia tak nak lah cerita ya dia rugi sebab dia beli sebulan 2 bulan je kan. So kita elak benda dia jadi fitnah. Kita bagi tahu bajet kecil sesuai untuk long term, simpan sikit-sikit. Kalau nak fikir long, short term macam ni, tak payah beli emas. Settle je hutang. Okay, baik. So pastikan anda yang belum lagi pernah beli emas public gold, tak pernah berdaftar lagi, pastikan anda dapat introducer yang committed. Committed ni macam mana? Committed mean to say dia bukan hanya pandai lock nama anda beli emas untuk kali pertama, lepas tu hilang. Ini saya panggil sebagai dealer touch and go. Dia touch, lepas tu dia go, dia lari. Kan? So pastikan dapat introducer yang committed untuk bimbing anda, didik anda. Okay? Baik. Yang kedua, sebab orang beli emas rugi adalah dia terlibat skim cepat kaya, bertopengkan emas. Ini ramai orang rugi. Bukti dia apa? Okey, sekitar tahun 2013, 2014 banyak scam. Apa itu scam? Banyak penipu yang buat janji yang pelik-pelik. Kemudian dia tawarkan contoh dia bagi tahu okey, kita nak buat pelaburan modal RM20,000 contoh, nanti setiap hari dapat 1%. Contoh. Ini yang real case Yang saya bagi tahu ni real case. Anda boleh baca sendiri ni, petikkan Harian Metro 1 Mac 2013. Tengok muka orang marah, muka orang kena tipu. Okey, bila kita nasihat dia tak dengar, tapi bila kena tipu dia marah. Kan? Mereka ni jadi mangsa sebab terlibat dengan skim cepat kaya. Kononnya beli emas, kononnya melabur emas. Company tu beritahu kami akan bagi return daily 1% daily, bukan monthly, daily. Orang pun tak ada ilmu pun macam, "Wuih, ni besar ni, bagus ni, kalah HSB, kalah ni kan." So dia pun melabur dalam masa 2 minggu, dapat dikumpul RM3 juta. Lepas tu penganjur lari kan, tak dapat dikesan. Dan ramai orang terkelentong disebabkan ilmu yang tak ada. Dia fikir ada beli emas macam tu punya gaya. So akhirnya tertipu. Okay, baik. Ini 2012, kes yang teruk dulu. 10,000 pelabur hidup tertekan, hutang banyak disebabkan oleh scam. Okay. Contohnya sama juga. Apa-apa scam ni dia sama je cerita dia. Janji emas tak dapat. Tapi dia janji monthly dapat 5% contoh. Monthly dapat 10%. Kita pun kira, 10% darab dengan 12 bulan sama dengan 120%. Besar ni. Secara logik, kalau company yang dapat bagi return 120% macam ni, dia tak masuk BSKL, dia masuk Forbes. Tahu Forbes tu apa? Di situ ada data syarikat yang bagi return yang besar kan. Paling besar yang logik pun sekitar 15% je. Yang ni scam gila-gila punya janji kan. Okay. Alright, lagi. Ada pelabur cuba bunuh diri sebab yelah tak boleh nak buat apa kan. Okay, yang kena tipu siapa? Dia tak kisah bangsa apa. Yang kena tipu Melayu, Cina, India. Sebab apa? Pokok pangkal yang sama, dia punya ilmu tak ada. Okay. Alright. Lepas ni saya akan cerita. Ni yang famous Polis tahan Tok Belagak dalam tipu pelaburan emas. Ni pun sama. Okay. Dia janji benda yang di luar masuk akal. So end up ramai tertipu. Berputih mata lah. Bukan boleh buat apa pun dah bila dah kena tipu kan. Okay. So cara-cara nak teliti syarikat emas tu genuine ataupun tidak, senang je. Okay. Pertama sekali, beli emas mesti dapat emas. Tu satu. Nombor dua, kita kena tahu sijil ketelian tu ada ke tak. Okay. Kemudian dalam watchlist Bank Negara saya akan tunjuk kemudian. Okay. So ada ciri-ciri yang boleh selamatkan kita daripada kena tipu. Simple je. Okay. Saya tunjuk sini. Baik. Nak tahu sama ada syarikat tu ada problem ke tak dengan Bank Negara, simple je, sangat simple. Okay, anda boleh buka Google. Dekat Google tu tulis Bank Negara Malaysia watchlist. Ni yang saya letak nombor 1 ni. Bank Negara Malaysia watchlist. Tekan enter.
So bila tekan enter, dia akan keluar consumer alert and updates. Maksud di sini Bank Negara dia ada satu list update syarikat-syarikat yang disyaki bermasalah, disyaki scam. Okay. Macam mana nak tahu? Kita tengok step 2. Step 2 dekat situ dia ada tulis list of watch list tu lah. Okay, tekan dia akan keluar nombor 3 ni. Di sini ada lebih kurang 500 syarikat yang disyaki skim cepat kaya, disyaki ada problem. Okay, yang mana Bank Negara bagi warning ini bahaya kan. So dekat sini ada banyak jenis syarikat, dia bukan emas saja, dia ada emas, dia ada forex, dia ada tanah and so on, ada banyak. Okay, baik, selalunya bila kita bagi tahu, even though kita ada ilmu untuk bagi tahu orang ni scam, tapi penganjur tu akan cakap macam ni, itu tipu, Bank Negara dengki dekat kami. Dia selalu keluar ayat macam tu lah, ada patut Bank Negara dengki dekat dia kan. Okay, kita pula yang tak ada ilmu dengar, betul lah Bank Negara dengki kat kita. Sentimen perkauman lah apa dipermainkan, end up berputih mata kan. Okay, so bila kalau nama syarikat tu ada tersenarai dekat sini, apa yang kita buat? Kalau kita bijak, jauhkan diri lah. Okay, jauhkan diri supaya kita selamat. So ciri-ciri skim cepat kaya, ciri-ciri skim cepat miskin, bertopengkan emas ni, pertama sekali beli emas tak dapat emas fizikal. Okay, tapi dijanjikan dapat keuntungan tak masuk akal, percentage 10% lah, 1% lah. Okay, yang ketiga, cawangan dia tak ada kat Malaysia tapi jauh di negara yang tak pernah kita dengar pun nama dia. Ni contoh negara pangkalan dia dekat Panama. Panama tu naik Asia macam mana nak dia pernah connecting flight kan? Logik tak? Cuba fikir, saya teringat lagi ada satu skim emas. Skim emas dia bagi tahu dia punya skim, tak silap saya dekat negara Peru kot. Peru dekat Amerika Selatan. Melabur hari ini anda akan dapat return dalam masa 400 hari. Dia punya lebih kurang dia punya slogan macam tu lah. Saya fikir ya Allah, macam mana lah korang boleh tertipu kan? Fikir logik lah, daripada KL nak pergi negara macam tu, dia punya connecting flight tu macam mana kan? Daripada KL nak pergi Dubai, Dubai nak pergi situ, tak tahu dah blank. Kita disebabkan oleh percentage yang besar, orang boleh kabur mata, dia tutup mata je kan. Itu bukan tawakal, itu cara memang salah lah. Okay, baik. Alright, so pokok pangkalnya beli emas mesti dapat emas fizikal dalam tangan. Beli 10 game dapat 10 game, beli 20 game dapat 20 game, beli 50 game dapat 50 game. Saya doakan semua yang tengok gambar ni sekarang, dia dapat tiga-tiga ni sekali satu hari nanti. Disebabkan usaha sendiri, rezeki, okay, ada duit lebihan, simpan dalam bentuk emas, dapatlah satu set ni 80 gram emas. Amin. Okay. So paling penting, paling mudah kita nak pastikan apa yang kita beli itu selamat. Pastikan pertama sekali ini yang paling mudah, pastikan syarikat tu telah disahkan patuh syariah. Saya nak cerita benda lain, maybe anda mungkin fikir susah kan. Yang ni paling senang. Sebab apa? Proses pengauditan nak dapatkan sijil patuh syariah ni sangat ketat, sebab mereka sendiri akan cek sistem cara belian macam mana. Mereka akan cek emas cukup ada ke tak. Mereka cek financial report daripada company tu kukuh atau tidak. Cawangan tu okey ke tidak. Mereka sendiri akan teliti, okay, cara beli emas ni macam mana, okey ke tak. Selepas 2 tahun baru Public Gold dapat sijil patuh syariah tau. Dia bukannya apply kemudian esok baru dapat, tak. Syarikat Amani Advisors sebagai panel syariah third party, mereka teliti ke semua proses pembelian emas, cara ambil emas semua, barulah dapat diberi sijil patuh syariah. Okay, so Public Gold adalah the first syariah compliant jual beli emas di dunia. Faham tak? Okay, baik. Jadi satu nasihat saya, kalau company ABC, saya namakan sebagai ABC, bagi tahu kami lebih kurang sama macam Public Gold. Sama je, lebih kurang sama. Dia sendiri perlu dapatkan sijil patuh syariah dia sendiri. Jemput panel syariah, cek dia punya company, kekukuhan dia punya duit, simpanan, kekukuhan emas dia ada reserve ke tak kan. Selepas dapat sijil patuh syariah, baru dia boleh claim bagi tahu kami sama macam Public Gold. Faham?
Okay. Apa yang berlaku sekarang ni, ada juga berlaku kes berlaku di Kuching, Sarawak. Sekarang ni ramai orang tertipu dengan skim kutu emas. Kutu emas kan. Lepas tu semua berkutu. Okay, sebab tertipu. So Public Gold ada aktiviti tahunan dia. Aktiviti tahunan dia menganjurkan seminar patuh syariah setiap tahun. Okay, setiap tahun di di kompleks tabung haji. Siapa dijemput? Orang-orang yang ada authority untuk cerita pasal syariah. Okay, bila ni 2017, for example, kita panggil Datuk Dr. Muhammad Abu Bakar, orang yang bertanggungjawab memberikan sijil patuh syariah kepada Public Gold. Kita tengok apa dia punya profil, kan ramai orang tak tahu siapa yang bagi sijil patuh syariah dengan Public Gold, kan. Okay, beliau memiliki ijazah Dr. Falsafah Universiti St Andrews, Scotland. Okay, saya nak cerita dia punya profil. Dia adalah pengerusi eksekutif Amani Advisors, syarikat yang mengesahkan patuh syariah Public Gold. Beliau adalah pengerusi Majlis Penasihat Syariah di Bank Negara Malaysia, Suruhanjaya Security dan Lembaga Pengawasan Syariah Perbadanan. Okay, pengurusan kecerdaan Islam antarabangsa. So beliau adalah penasihat syariah Public Gold Group. Orang yang bukan calang-calang, orang yang menasihati Bank Negara Malaysia tentang patuh syariah. Beliau juga adalah panel syariah untuk World Girl Council dan banyak lagi info yang anda boleh dapat di amaniadvisors.com. Okay. Alright. So next, tersalah beli emas. Orang lain beli emas, dia nak beli juga. Tapi orang beli orang beli, dia beli juga kan. Tapi dia beli benda lain kan. Okay. Baik. Ramai orang tak tahu benda ni. Okay. Ada dua beza dan dua tujuan berbeza untuk beli emas. Kalau kita nak beli emas sebab berhias, belilah barang kemas. Takkanlah nak letak 50 gram dekat leher kan, ataupun 50 gram dekat telinga kiri, 20 gram dekat telinga kanan. Kan pelik rupanya kan. Ataupun beli cincin 100 gram, jongkong emas 100 gram dekat tangan kan. Nak makan macam mana nak makan kan. Okay. Baik, so kalau nak berhias, belilah barang kemas. Tujuan untuk berhias. Okay. So harga dia berbeza daripada segi workmanship cost dan sebagainya. Yang paling ketara beza barang kemas dengan gold bar adalah dia punya susut nilai. Kalau jual balik satu hari nanti, dia akan tolak 20% daripada harga semasa. Ini minimum sebab apa? Sebab yang ada harga dekat kedai emas cuma harga dekat dinding je. Tapi bila jual balik, dia tak ada harga dekat dinding. Dia akan panggil kita, dia akan tekan kalkulator. Kalau muka kita masam, dia akan tolak lebih besar lagi kan. Contoh, okay, biasanya lebih daripada 20% daripada harga semasa. Very high. Sebab tu ramai yang bagi tahu, aku beli emas rugi lah. Bila tanya balik, kau beli apa? Jongkong ke beli barang emas? Aku beli barang kemas. Memang rugi. Dah lah baru beli, lepas tu tak sampai setahun jual. Rugi teruk dia. Okay. Yang kedua, beza jongkong emas dan dinar emas. Kalau nak beli tujuan simpanan ataupun pelaburan, belilah dalam bentuk jongkong ataupun koin emas. Koin emas tu dinar emas lah. Okay. Harga per gram ni lebih murah, susut nilai rendah. Kalau Public Gold, 6 ke 9% sahaja, bergantung kepada berat emas. Makin berat, makin rendah susut nilai. Okay. Makin rendah, makin berat emas, semakin rendah susut nilai. Baik. Okey. Tak tahu ada susut nilai. Ini pun punca orang rugi juga. Sebab bila dia jual baru dia sedar, ada susut nilai rupanya. Dia ingat bila dijual balik dia beli pada harga dia beli. Mana ada. Kan? So ramai orang dia tahu sekerat jalan dia ilmu emas. Dia cuma compare harga je. Harga kat sini lagi murah, beli kat sini lah. Tapi dia tak tanya kalau jual balik nanti berapa persen tolak. Ni ilmu baru. Kalau jumpa kawan yang bagi tahu kat sini lagi murah beli emas, kau tanya terus jual balik nanti berapa persen tolak. Mesti dia tenganga. Ada ke soalan macam ni kan? Sebab dia tak tahu benda yang perlu ditanya. Okay. Baik. So kalau tanya kepada saya, susut nilai kalau 10% ke atas tu dah terlalu besar dah. Okay. Tu terlalu besar. Jadi Public Gold punya susut nilai consider antara yang terendah. Okay. Daripada 6% kepada 9%. Okay, seperti yang saya bagi tahu tadi, makin berat emas dibeli, makin rendah susut nilai. Alright.
Faham So far faham Okay, apa maksud susut nilai? Cik Fizul, susut nilai ni apa kan? Spread margin ni apa? Spread roti saya tahu, spread margin saya tak tahu kan. Okay, senang cerita, spread margin maksudnya adalah beza harga beli dan harga jual balik. Kalau public legal, transparent. Kalau kita nak beli emas, kita rujuk harga PG sell. Satu hari nanti kalau kita nak jual balik, kita rujuk harga PG buy. Alamak Cik Fizul, rugilah. Beza ketara ni beza. Memanglah kau beli hari ni, petang kau jual, memang rugi. Mana diorang beli emas sehari je. Harga emas public gold dia berubah setiap 20 minit ikut pergerakan semasa harga emas dunia. Okay. Alright. So far boleh faham beza PG sell dengan PG buy? Kalau faham, komen faham. Boleh tak? Kalau kau faham, komen faham. Okay. Kenapa penting sangat susut nilai ni kan? Saya bagi contoh, tak ada masalah. Okay, sebab ramai yang baru nak mula simpan emas kan, jadi dia masih blur up. Kenapa ada beza harga besar sangat kan? So kita tunjuk contoh harga lama. Okay, saya nak cerita sikit penting susut nilai kerana dia mempengaruhi jumlah keuntungan kita kalau kita menyimpan emas. Kan, kita tolak cerita kedai emas lah. Kedai emas memang 30% punya cerita lah. Okay. Lagi kecil spread margin, lagi kecil susut nilai, lagi cepat kita untung. Di public gold makin berat emas, makin rendah susut nilai. Di kedai emas, susut nilai dia lebih 20% daripada harga semasa. Sedang cerita harga dekat dinding tu, korang tolak 20%. Itu harga per gram. Di Brunei Darussalam, spread margin kalau jual balik di kedai emas 50% di Brunei Darussalam. Okay. So saya nak bagi contoh, Cik Fizul, saya tengok macam harga beza PG sell, PG buy memang kalau seperti saya cerita tadi, kalau kau beli pukul 10 pagi, nak jual balik pukul 12 tengah hari ni, memang rugi. Tak ada orang beli emas sehari, tak ada. Okay, ni saya bandingkan contoh kalau saya beli 100 gram, kalau saya beli 250 gram. Okay, 250 gram bila beli? 9 Februari 2016. Berapa harga? 42565 contoh 42565. Sebab apa? Hafizul bagi tahu tadi kalau kita nak beli emas rujuk harga PG sell. So beli. Kemudian selepas 4 tahun, selepas 4 tahun saya perlukan tunai, contoh nak beli rumah untuk anak contoh. Okey. Kemudian saya buka website Public Gold, nak jual. Kalau nak jual, kita rujuk harga PG buy. Okay. So PG buy untuk 250 game adalah 58383. Untung sebanyak RM16,000 kan. So dia rasa dia nak beli rumah, dia jual lah. Apa yang dia buat, bawa emas pergi Public Gold, dalam masa 24 jam Public Gold transfer dalam akaun kita. Sebab tu kalau daftar dengan Public Gold, dah dapat username, benda pertama nak kena ingat adalah update nombor akaun bank dekat website Public Gold. Nanti hari tu lah nak jual, hari tu jugalah nak update. Kemudian marah-marah, kenapalah lambat sangat approve update nombor bank kan. So kita sebaiknya kalau dah ada username sendiri, login di website Public Gold, tukar password yang baru, update nombor akaun kita, upload kita punya nombor IC. Sebab Public Gold ada polisi know your customer, KYC kan. Okay, baik. So ini cerita beli dan jual. Simple Kalau nak beli rujuk PG sell, kalau nak jual balik rujuk PG buy. Alright, gadai emas tanpa ilmu. Awal tadi saya dah cerita dah, orang tu dia gadai emas tanpa ilmu, akhirnya 700 gram emas jadi rugi. Kan? Sebab dia gadai tanpa ilmu, membabi buta je follow apa orang tu cakap, tak tahu dia ditipu, adalah rugi. Okay. Sebenarnya kita kena faham satu benda, tujuan Narahnu pertama sekali adalah untuk beri modal kepada peniaga supaya dia dapat duit dengan mudah, dapat mula bisnes dengan cepat. Contoh dia nak buka bisnes ayam, nasi lemak ayam goreng dara, betul Nasi lemak ayam goreng dara ke nasi lemak dara ayam goreng? Saya tak tahu. Okay, contoh dia pandai masak tapi dia tak ada modal, tapi dia ada emas di dalam simpanan dia.
So dia tahu ilmu Arahnu, apa dia buat? Dia bawa emas pergi ke Arahnu di bank, jangan pergi gadai di kedai emas gadai di Arahnu, tu patut syariah. Okay, baik. So dia pergi Arahnu, contoh dia pergi Arahnu, pos Arahnu contoh. So dia pergi bawa barang kemas dia, gadai, dapat duit, apa dia buat? Dia belilah dia punya modal untuk dia start dia punya bisnes nasi lemak ayam dara tu. Okay, dia beli ayam, dia beli sambal, dia beli apa entah cili ke apa, kacang ke, beras ke, supaya dia boleh start berniaga. Okay, kalau kita buat di Arahnu tak sampai setengah jam kita dah dapat tunai dah. Yang bestnya di tempat privacy kan. So selepas dapat keuntungan daripada perniagaan, katalah lepas minggu, 2 minggu dia dapat untung berniaga, apa yang dia perlu buat? Dia tebus balik emas tu dalam Arahnu, emas tu dia ambil daripada Arahnu, simpan balik dalam tangan sendiri. Faham? Korang janganlah pergi Arahnu, duit dapat beli spot rim kan. Lepas tu tak ada duit, tak ada plan nak tebus balik emas tu. Kemudian kata beli emas rugi. Apa entah kan. Okay, baik. So di sini public gold tak ada masalah diterima di Arahnu. Yang terbaik korang boleh pergi pos Arahnu pos. Arahnu pos dia JV dengan public gold Okay, tak ada masalah. Alright. Ini tentang Arahnu. Baru-baru ni masa musim PKP ni kita ramai terkejut dengan punyalah ramai orang pergi pajak gadai emas kan. Pergi ke Arahnu juga pun ramai. Sebab apa? Sebab kita tengok komen dekat sini. Okay, kita baca komen dekat sini. Bapa kepada 4 orang anak terpaksa gadai barang kemas milik isterinya untuk kegunaan raya nanti yang lepas lah. Sebab apa? Kalau dia tak buat macam ni, dia terpaksa pinjam duit daripada orang. Ini contoh lah kan. Okay, so dia tak nak pinjam dari orang, dia buat gadaikan Arahnu, nanti dapat duit balik, dia tebuslah balik emas tu. Okay, so dalam keadaan terpaksa kritikal, kita perlukan tunai segera, so emas lah benda yang kita boleh gadaikan untuk dapat tunai dengan segera. Okay, so saya selalu ibaratkan gadai ni dia macam kita pakai kad kredit lah. Okay, beza dia simple je. Beza dia kalau kita berhutang dengan kad kredit, bayar habis hutang jadi kosong, kita berjaya settlekan lah, kosong je lah hutang kad kredit. Tapi dengan emas, bila kita gadai, okay, dapat bila bayar balik nanti, dapat balik emas dalam tangan. Kena ingat harga emas tu dia tak ada kekal macam tu ya. Dalam jangka masa panjang harga dia makin tinggi kan. Harga emas dalam jangka masa panjang makin tinggi. So no issue on that. Okay, baik. So Arahnu public gold tak ada masalah, boleh diterima di pos Arahnu, di bank rakyat, bank Islam dan sebagainya. Okay, so yang saya bagi tahu tadi, dulu pos dia jual stamp ya untuk korang kumpul kan. Sekarang pos Arahnu dia JV dengan public gold. Okay, dia keluarkan edisi sendiri. Yang ni cuma dijual di pos Arahnu. Okay, baik. So kalau orang tanya public gold trusted tak? Kita yang baru nak beli 1 gram ni tanyalah macam pencaman. Ni bisnes puluhan juta kan. Okay, so mereka sendiri ada komiti mereka sendiri sebelum decide JV dengan public gold, mereka cek public gold ni betul ke tak, cek dengan bank negara sahih ke tak. Bila semua okey baru mereka berurus niaga dengan public gold. So tak ada masalah. Alright. So ini pengalaman peribadi saya di Arahnu. Yang bestnya kalau kita Arahnu dia ada privacy bilik khas. Kita tak buat di kaunter, dia akan panggil cek masuk dalam bilik cek. Okay, so kita macam okey lah. Tak adalah orang tahu apa kita buat kan. Okay, dalam kurang masa 30 minit selesai urusan. Ni contoh surat pajak gadai, surat pajak gadai. Di sini dia bagi tahu kalau bayar upah simpan sebulan berapa, kalau nak tebus balik berapa kan. Okay. Kalau saya cerita saya kena buat, tak nak cerita kosong kan. Alright. So ini contoh salah satu pamphlet yang dibuat oleh bank koperasi. So emas public gold diterima di banyak tempat, tak ada masalah. Yang penting korang kena faham Arahnu tu untuk apa kan, tujuan apa.
Okey, baik. Ni keberapa dah? Saya tak ingat dah. Okey, ni dia tak ada tujuan spesifik simpan emas. Ada yang tahu ni dah keberapa? Poin keberapa? Boleh komen tak? Poin ke 100 ke? Okey, baik. So, ini masalah bila kawan seoffice semua beli emas, dia pun follow sekali beli emas kan. Aku tengok semua kawan-kawan beli emas, malu lah aku tak follow kan. Beli je. Semua orang ada matlamat dia sendiri. Okay, semua orang ada matlamat dia sendiri. Ada orang beli emas memang dia habit dia beli emas je. Dia tak kisah pun harga turun naik dan dia tak jual dalam masa terdekat pun. Kita yang tak ada tujuan dan simpanan pun tak berapa nak stable, follow juga. Bila perlu duit terpaksa jual, kemudian rugi. Kemudian kata emas ni rugi. Kan? Kebanyakan orang ni salah faham ilmu sebab tu dia kata dia rugi. Okay. Jadi ramai orang beli emas ada tujuan dia sendiri. Ada tujuan dia nak lindung simpanan jangka masa panjang dalam bentuk emas. Dia tahu nilai duit makin menyusut setiap tahun. Okay. Kemudian untuk jangka masa yang panjang dia tukar dalam bentuk emas. Nanti kalau perlu dia jual lah balik kalau perlu. Kan. Dan kalis inflasi, elak simpanan bocor dan aset yang semakin bernilai jangka masa yang panjang. Emas dah makin mahal lah Cik Faizul. Betul, emas ni mahal. Siapa cakap emas murah? Setiap tahun kita kata emas ni mahal. Kan? Cuma kita bila tengok ke belakang, tahun 2010 harga RM35 segram. Tahun 2010 harga RM100 segram. Kita tolak belakang, murahnya 10 tahun lepas kan. Nah, dah tahu 10 tahun lepas, kenapa tak mula 10 tahun yang lepas kan? Okay. So harga emas memang diakui mahal dan akan jadi semakin mahal. Pandai. Tulis dekat komen. Emas memang mahal dan akan jadi semakin mahal. Okay, ni keyword yang penting kalau nak explain dengan prospek. Okay. Lagi, apa lagi tujuan simpan emas? Tujuan simpan emas yang lain, dana kecemasan 3 ke 6 bulan gaji. Okay, benda ni dia for long term, tak diusik. Kita tahu nilai duit makin susut, tukar dalam bentuk emas. Kalau perlu duit, ada option untuk dapatkan tunai. Sama ada kita jual balik dengan public gold ataupun kita gadaikan di pajak gadai di Arahno. Kan? Kemudian dana pendidikan anak-anak, kumpul modal beli rumah, okay, kumpul dana pergi haji, umrah, untuk kahwin. Okay, ini tujuan asas. Perincian untuk tujuan kita kira lah. Kan? Kata guru kewangan saya, Tuan Zaidi Ismail, apa-apa benda kewangan, korang kena kira. Contoh, 3 bulan gaji kan. Kena kira bulan gaji sebulan berapa. Darablah 3 bulan, kemudian bahagi dengan per gram harga emas hari ni. Aku kena kumpul 100 gram emas untuk cukupkan dana kecemasan. Baru betul jadinya. Ataupun dana pendidikan anak-anak. Okey, setahun aku dapat kumpul 20 gram untuk seorang anak. So target simpan 100 gram. 5 tahun cukup 100 gram. Okey, modal beli rumah. Cek. Rumah sekarang harga berapa? Contoh harga 200,000. So maksudnya kita kena sediakan lebih kurang 90 ke 100 gram emas untuk sebagai down payment. Okay, down payment beli apartment ataupun rumah. Dana haji ataupun umrah sekitar 40 gram. Contoh So ini adalah numbers of figures that we need to identify so that we know how much you want to save, how much you want to buy. Kan? Alright. Then untuk kahwin, okay? Dah nak habis dah. Hafizul hari ni laju buat seminar. Okay. Sebab kita nak panjangkan tempoh lock emas kan. Okay. Langkah-langkah mula simpan emas. Pertama sekali korang ambil catit nota. Ini penting. Ini penting. Catit nota. Pertama sekali korang kena ada matlamat seperti yang saya tunjukkan tadi. Kemudian decide berapa bajet nak beli emas. Sebulan 100 ke, sebulan 200 ke, sebulan 300 ke. Okay, ataupun bajet ada lamsam saya ada 50,000 je Fizul. Ni tak digunakan ni, nak beli apa Contoh. Okay, ada orang saya ada bajet 400,000 je Fizul. Apa nak dibeli depend orang lain, ada punya matlamat kan. Kita takkanlah bajet 100 kita nak letak bajet 400,000 kan. Okay, masing-masing ada bajet dia. Okay. Kenapa kita perlu tahu bajet? Supaya kita tahu emas apa yang sesuai. Ini guna dia. Takkanlah bajet 100 kemudian target nak beli 100 gram kan. Tak kena lah. Okay.
So then ketiga strategi dia. Pertama sekali ramai yang tanya bila masa terbaik beli emas. Okay, jawapan saya bila ada duit dalam tangan. Okay, dia argue dengan saya. Dia kata, kenapa kau cakap bila ada duit dalam tangan, kenapa kau tak jawab beli bila harga emas rendah kan? Tuan-tuan, hari ini harga emas tengah rendah tau, RM251 segram. Turun RM4. Turun berapa ringgit? Turun tak ingat berapa ringgit berbanding harga semalam. Sekarang ni 251, 252 per gram. Okay. Jadi kalau orang yang tak pernah beli emas, dia tak ada benchmark nak tahu harga dia beli mahal ke murah. Kan? So dia dengar cakap A kata sekarang dah murah beli. Dia pun nak beli. Kemudian B stop dia, harga sekarang mahal. Dia pun stop. Lala dia pening kepala, tak mula kan. So setiap orang dia ada benchmark harga emas sendiri dia. Contoh saya mula simpan emas harga RM100 segram. Kan? Kalau nak kata mahal, memanglah saya kata mahal. Saya dulu beli RM100 kan segram. Tapi saya tahu harga emas takkan balik jadi RM100. Kalau saya tunggu macam tu, ni dah tahun ke-10 dah beli emas, memang banyak tu je lah emas saya kan. So sebab tu kita perlu penting faham kenapa harga emas naik dari tahun ke tahun dalam jangka masa panjang, supaya kita tahu yang apa yang kita buat tu, kita tahu betul-betul apa yang diperlukan. Okay, baik. So untuk kali pertama saya cadangkan untuk first timer, kalau yang masih ragu-ragu lah, kalau korang memang yakin Polygon ni betul, apa yang saya dah tunjuk ni memang yakin betul, korang nak beli 100 gram, terus beli lah, tak ada masalah. Ni orang yang ragu-ragu ni. Okay, korang belilah emas yang paling kecil ni dulu. Kalau yang paling kecil dalam kategori koin emas, yang paling kecil 1 dinar emas 4.25 gram, harga sekitar RM1,100. Beli simpan. Ataupun korang yang ada bajet besar sikit, belilah 10 gram, harga bajet dia RM2,500. Apa beza dinar dengan gram, Hafizul? Dinar koin emas yang bulat tu. Okay, yang gram 10 gram, 20 gram yang bentuk keping 4 ni, yang 100 gram. Jongkong emas lah kita panggil. Okay, tu beza dia, bentuk dan berat. Okay, 3 cara beli emas public gold. Okay, ada 3 cara beli emas public gold. Pertama sekali, beli tunai, beli secara cash. Okay, lepas ni saya akan tunjuk. Yang kedua, syariah EPP4 dan EPP10. Kita boleh bayar bayar 4 kali selama 4 bulan. Ini EPP4. Ataupun bayar 10 kali dalam masa 10 bulan. Okay. EPP4 anytime semua jenis emas boleh. 1 dinar pun boleh. Tak ada masalah. EPP10 kalau waktu biasa, waktu normal, kita cuma boleh beli EPP10 kalau emas tu harga dia 5,000 dan ke atas. Kalau 20 gram ataupun 5 dinar, kita beli EPP10 tak ada masalah. Anytime boleh. Cuma kalau nak beli yang emas yang bajet kecil tadi, yang 1 dinar dengan 10 gram tadi, cuma waktu tertentu saja kita boleh beli dengan harga dengan EPP10 bayar 10 kali ni. Contoh hari ni lah. Okay, saya akan tunjuk kemudian. Dan kalau kita bajet RM100 dan kita tak mampu konsisten bayar setiap bulan kan, sebab tak kita, yang option yang paling sesuai adalah akaun emas. Akaun emas ni maksud dia kita beli gram emas secara akumulatif. Bahasa orang putih dia accumulate. Bulan ni beli 1 gram, bulan depan beli 2 gram, dalam akaun nanti 3 gram lah. So biasanya saya bagi tahu dengan klien saya sebelum pilih, sebelum dalam account gap, korang decide lah, aku nak kumpul sampai berat dia 20 gram contoh. Aku nak kumpul 2 gram sebulan. Jadi dia pun kumpul 2 gram, 2 gram, 2 gram, 2 gram, cukup 20 gram. Kemudian baki 1 gram ditinggalkan, keluarkan dalam bentuk jongkong emas 20 gram. So inilah option cara beli emas dengan public gold. Ada 3. Beli tunai, beli PP4 ataupun PP10, kemudian account emas. Kalau orang risau tentang keselamatan, akaun emas lah dia punya jawapan dia. Alright, ni cara beli emas secara tunai. Korang apa yang perlu korang buat? Ni contoh kalau nak beli 50 gram emas. Kalau beli tunai, kita cuma rujuk harga PG Sell dengan premium. Contoh Nilofa nak beli 50 gram dengan Hafizul.
Dia rujuk harga PG Cell 12,521. Okay. Kemudian dia tengok Neelofa nak ambil dekat branch Bangi. So dia tengok dekat Semenanjung Malaysia kalau 50 gram RM40. Jadi jumlah yang Neelofa perlu bayar adalah 12,521 tambah RM40. 12,561. Dia bayar tunai. Okay, tak ada hal. So siapa yang kenal Neelofa boleh tak tag Neelofa dekat video ni. Mana tahu dia jadi customer saya kan. Tulis nama Neelofa, Hafizul petik nama kan, contoh. Okay. Jadi contoh lain, nak beli 1 dinar tunai. Kita tengoklah harga 1 dinar 1072. Kita tengoklah premium dia 1 dinar premium kalau ambil dekat Ampang RM10. Jadi total dia 1082. Clear. Kalau clear, komen clear. Okay, kalau clear, komen clear. Okay. Ini untuk hari ini sampai esok je. Sekarang ni sampai esok je valid. 11.59 malam. Okay. Lepas ni double confirm balik dengan Crystal boleh buat belian secara APP10 untuk 1 gram pula 1 dinar dengan 10 gram. Saya ulang balik. Untuk hari promosi seminar saya hari ini, anda boleh buat belian 1 dinar dengan 10 gram LBMA melalui APP10. Hari ini sampai esok je. Betul lah Crystal? Okay. Crystal, boleh you letak dekat bawah itu kah APP10 valid sampai esok dekat promo itu? Ada. Okay. Okay, boleh. Okay, jadi saya nak cerita sikit APP10 ni. Dia punya harga kita lock hari ini, dia kekal sampai 10 bulan. Okay, maksudnya dia akan kekal lah 10 bulan sampai habis bayar. Soalan kedua orang tanya, Cik Fizal, kalau saya ada rezeki lebih, saya nak bayar lebih awal, boleh tak? Jawapannya boleh, tak ada masalah. Lagi cepat bayar settle awal, lagi cepat dapat emas. Kan? Okay. So ini kemudahan kalau orang yang tak mampu nak beli lamsam, tak mampu nak beli secara EPP4, so dia panjangkan tempoh 10 bulan, dia bayarlah. Okay, habis bayar, collect emas di cawangan Public Gold. Okay. Baik. Ini 1 dinar. Ni yang paling murah. Ni yang paling murah. Ni harga lama Ni harga lama. Ni harga 28 Mei. Kena rujuk harga hari ni. Mungkin lebih murah. Okay. Ini 10 gram. Yang paling murah dalam bentuk jongkong 10 gram. Jadi korang belilah yang LBMA 10 gram. Pun sama, dia punya harga valid. Dia kekal lock sampai 10 bulan. Boleh settle awal, tak ada masalah. Valid untuk lock esok malam last. Hari Senin jangan tanya, Cik Fizal saya nak beli 10 gram APP10, tak boleh lah. Memang lah dah bagi tahu dah, esok malam last. Isnin dah tak ada dah offer beli emas APP10 untuk 1 dinar dan 10 gram. Okay, dealership offer. Dealership offer hari ini dan esok beli 30 gram dan Wavecard anda akan di-upgrade daripada status customer kepada dealer. Ini untuk normal dealer. Okay, normal dealer apa kelebihan dia? Setiap belian sendiri ataupun kita introduce kawan ataupun family, mereka beli, letak nama kita sebagai introducer, setiap kali mereka beli kita akan dapat commission 1%. Ini normal dealer. Macam mana nak beli jadi normal dealer ni? Korang beli 30 gram emas plus Wavecard. Tak tahu macam mana, tak ada introducer, cari Hafizul Hakim. Saya tolong. Baik, anggaran dia berapa? Kalau saya tengok harga tadi, anggaran dia kalau beli tunai sekitar RM7,500 kan untuk 30 gram. So kita boleh kira lah kos. Kalau kita nak bayar 4 bulan, bagi lah 7,500 bagi 4. Kalau nak beli EPP10 7,500 bagi 10. Senang je. Okay, juga sama promosi valid hingga malam esok 11.59 malam. Selain daripada hari ini dengan esok, kalau nak jadi dealer perlu beli 50 gram emas. Kalau nak jadi normal dealer. Satu lagi offer priority dealer. Berapa beza dia? Normal dealer commission 1%. Kalau priority dealer 1.5%. Syarat dia beli 50 gram emas plus Wavecard. 50 gram ini lebih kurang 12,500. Sorry. Saya nak amend sikit. Nanti kan jadi masalah. Okay. Anggaran harga 50 gram lebih kurang RM12,500.
boleh beli tunai EPP4 ataupun EPP10. So kalau korang nak beli EPP10 ni macam mana? Semua kan, 1 dinar, 10 gram, dealership offer ni. Siapa yang dah ada ID, korang boleh lock sekarang. Public Girl dah unlock dah belian EPP10 ni. Betul Crystal? Sekarang dah boleh beli Boleh. Okay, korang boleh lock ni dekat website 1 dinar, EPP10 dan sebagainya. Kalau tak faham, takut salah beli, boleh rujuk Hafizul Hakim. Okay, so lagi apa lagi? Itu saja. Terima kasih. Ada satu lagi. Apa lagi? Ada lagi? Ada. You mau keluar you punya slide? Oh, tidak. Senang sikit saja. Kalau nanti lock order kan, minta semua remark ini. Tidak keluar. Ini. Remark dekat order sana, ini remark. FB Live Coaching 06062020. Mana? Mana you tulis? Macam mana tadi? Ya, KCB. remark FB Live KCB 06062020. Ada kosong. Ya, betul. Okay. So kalau nak rebut promo ni, pastikan dekat bahagian remark nanti tulis FB Live KCB tarikh 06/06/2020. Okay. So offer untuk hari dan esok EPP Premium Wave Yes. Okay, EPP Premium confirm wave. Jadi jangan lupa kalau lock lepas ni letak dekat bahagian remark tu FB Live KCB 06/06/2020. So kalau takut terlupa, snapshot ramai-ramai. Kita berjemaah snapshot ramai-ramai. 600 orang snapshot gambar ni. Okay. Alright, so that's all for my presentation. Okay, masa masuk ke lucky draw. Oh, terus lucky draw ke? Boleh. Semua dah tidak sempat-sempat nak pergi lock order sudah. Terus tinggalkan saya Okay, so sekarang pergi ke lucky draw. Saya ada ramai orang PM siap marah lagi. Cik Hafizul, kenapa tak jawab sekarang? Saya tengah live sekarang ni, macam mana saya nak jawab? Aduh weh. Sabar. Dah banyak tu pergi lock order sudah. Sibuk. So saya nak ucapkan terima kasih kepada yang dah dah dengar. Itu saja yang saya nak share ini. 7 sebab orang rugi beli emas. Okay. Supaya orang jelas yang rugi beli emas sebab dia salah beli emas yang dia sepatutnya beli. Kedua, dia dapat nasihat yang salah. Ketiga, strategi yang salah. Dan beli dari tempat yang salah lah. Okay. Baik. So kita nak pergi ke lucky draw. Semua dah register lucky draw Kalau dah register, komen dah register dah. Okay. Hadiah ada. Saya tak tahu hadiah apa Public Girl sediakan. Ni dah 600 orang, Crystal. Yes, boss. 600 orang view. Tidak, 600 lebih. Oh ya kah? 600 lebih? Yes. Okay. WhatsApp link yang kedua. Oh, okay. Okay, saya dah buka. Oh, ini link lain lah. Yeah. You kasih link lain? Yes. Tadi saya ada tambah sikit lagi. You kasih satu lagi link lah. Ini terbaru. Saya tengah tunggu Crystal bagi saya. Crystal, you check you punya link tadi betul ke tidak? Saya tekan tidak keluar. Betul? Saya dapat buka Saya tidak dapat You lah buka boleh? Okay, sekali lagi. Pun sama.
Cuba you buka. Dapat oh. You buka you punya page lah, you share screen you punya lah. Dah boleh. Okay, boleh lah. You Jadi hari ni you send sekali lagi. You send sekali lagi. Macam link dia tidak komplit tau. dah hantar tu. Sekali biasa boleh saja. Pun tidak dapat. Saya tidak dapat. Dia pergi PG Mall Home saja. Hari ni klik